Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dengan izinnya dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Alhamdulillah, kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Haji Tudah. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, para alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratan mustaqim. Siratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tudah untuk meneruskannya dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kurnia keberkatan pada hidup dan penghidupan kita. Khususnya Allah Ta'ala pertemukan kita dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkatinya. Salam selawat salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga para kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah pada malam ini kita sambung pada kelas pengajian kita di dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada muka surat 119, penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat. Apabila disebut penciptaan, maksudnya malaikat itu ada permulaan dan ada kesudahan. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila disebut penciptaan, maknanya pencipta. Pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Berkuasa. Pencipta. Yang diciptanya ialah malaikat. Pasal tajuk kita tentang malaikat. Yang diciptanya adalah malaikat.
Dan yang ketiganya, apabila Allah Ta'ala mencipta sesuatu perkara, maknanya makhluk baharu, makhluk yang baharu, dan diciptanya malaikat itu daripada cahaya, dan Adam itu daripada tanah, dan begitu juga dikatakan jin daripada iaitu api. Dan yang keempatnya, apabila disebut penciptaan, maka tidak ada satu pun selain Allah Ta'ala yang tidak dicipta oleh Allah Ta'ala dengan makna segala yang wujud, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhirnya, segala pembicaraan kita tertuju kepada yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita membicarakan zat Allah, tetapi membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa lagi maha agung. Fahamlah kita bahawasanya malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita beritikad dan kita percaya dan berpegang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadikan malaikat. Di dalam ayat Al-Quran jelas juga, ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan kamu dan mencipta segala perbuatan kamu. Jadi kita itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana juga iaitu malaikat. Penciptaan malaikat. Malaikat itu dalam penciptaannya ada perbezaan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta manusia mencipta malaikat itu daripada cahaya, ada perbezaan. Maknanya banyaklah berbeza-beza di antara satu malaikat dengan satu malaikat yang lain. Maknanya antara satu malaikat dengan satu malaikat yang lain. Jadi berbeza-beza. Pertama, aku percaya malaikat itu dijadikan oleh Allah Ta'ala dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, aku percaya dan yakin bahawa Allah SWT itu menjadikan malaikat ini berbeza-beza. Tak sama. Sebagaimana ada perbezaan antara mereka dalam hal kedudukan, hal pangkat, tugas dan sebagainya. Berbeza-beza. Itulah sebabnya juga ada Allah Ta'ala perintah, iaitu malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat yang menjaga neraka, malaikat yang menjaga surga, malaikat yang meniup sangkakala, malaikat yang mencabut nyawa. Maknanya berbeza-beza, ya, tugas-tugas tersebut. Dan banyak lagi yang tidak terkira. Di antaranya juga malaikat yang mencatat, iaitu tentang kehadiran kita pada malam ini. Dan catatan tersebut akan dibawa oleh malaikat tersebut ke hadarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawa si fulan ada duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Maknanya kita tu percaya tiap sesuatu itu akan dicatat. Semua perkara itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Ya, hanya Allah Ta'ala juga yang maha mengetahui. Mana kata jadinya malaikat dan juga keadaan malaikat, tentang tugas-tugas, tentang pangkat dan sebagainya. Dan semua ni hanya Allah Ta'ala juga yang mengetahui. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatim masna wasulasa waruba'a yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-Fatir ayat pertama. Segala puji tertentu bagi Allah. Segala puji tertentu bagi Allah. Maknanya, hakikatnya, kita tidak boleh memuji selain Allah. Kita tidak boleh memuji selain Allah. Maksudnya apa? Kita hanya memuji kepada Allah. Soalnya, kita hidup beradat di dunia ini Allah Ta'ala jadikan. Kita memuji seseorang. Bermakna, kita memuji selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Apakah hukum taklifnya? Hukumnya harus. Tapi kalau kita berhenti berpegang, terus puji kepada makhluk, haram. Sebab puji tertentu bagi Allah. Jadi hakikatnya macam mana? Aku puji makhluk. Hakikatnya aku puji Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk tersebut. Maka setiap pemandangan kita, setiap penyaksian kita, dengan hakikat hati, kita melihat, memandang kepada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi barulah berbetulan segala puji tertentu bagi Allah. Maknanya segala puji-puji kita tertentu bagi Allah. Tidak boleh kita memuji selain daripada Allah. Melainkan Allah. Yang menciptakan langit dan juga bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan juga bumi. Yang menciptakan langit dan juga bumi. Jadi maksudnya apa? Di antara langit dan bumi. Langit Allah Ta'ala yang menciptanya, bumi Allah Ta'ala yang menciptanya, dan antara itu, jirim-jirim di antara tersebut pun Allah Ta'ala yang menjadikan. Jelas terang penglihatan kita, penyaksian kita. Kita pandang kita ni di atas bumi. Pandang semua sekali. Ini semua adalah dicipta oleh Allah SWT. Tidak kelihatankah lagi tentang ciptaan Allah Ta'ala? Tidak nampakkah lagi atas kekuasaan Allah SWT? Apakah kita masih juga lagi memandang makhluk yang berkuasa? Tidak juga memandang kepada Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Yang menjadikan malaikat. Jadi maknanya Allah Ta'ala menjadikan langit, menjadikan bumi dan menjadikan malaikat. Utusan-utusan yang bersayap dua. Malaikat-malaikat yang bersayap dua. Kita percaya malaikat dijadikan daripada cahaya. Dan daripada cahaya tersebut, Allah Ta'ala jadikan malaikat ni bersayap. 2, 3 dan 4. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptanya. Jadi Allah Ta'ala menambah kepada makhluk-makhluk yang diciptanya. Apa juga yang dikehendakinya. Yang dikehendaki oleh Allah SWT. Semuanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Malaikat tersebut dijadikan daripada cahaya. Dan Allah Ta'ala juga berkehendak malaikat itu dijadikannya, diciptakannya ada bersayap. 2, 3, 4 dan lebih. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Maknanya tidak ada kehendak melainkan kehendak Allah. Satu. Dan
kita percaya yakin itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ghaib. Dia boleh menjadikan apa sahaja yang dikehendakinya. Dan kita beriman, itu akidah. Beriman kepada Allah, akidah. Bahawasanya Allah Ta'ala boleh mencipta, menjadikan tiap-tiap sesuatu mengikut acuannya, kehendaknya. Jadi, apabila kita kenal kehendak Allah, itu adalah orang yang beriman. Mengiktikadkan bahawa tiap sesuatu itu adalah kehendak Allah. Itulah akidah. Sesungguhnya Allah amat berkuasa. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maknanya tak ada yang berkuasa, melainkan Allah Ta'ala yang berkuasa. Jadi kita dapat merasakan kekuasaan Allah. Maknanya, kita bebas daripada orang yang percaya bahawasanya bebas daripada selain daripada kekuasaan Allah SWT. Dengan kita berpegang, percaya, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu pegangan kita. Bahawa tak ada daya dan upaya bagi aku nak melakukan sesuatu kebaikan ataupun nak menghalang keburukan, melainkan daya upaya Allah Ta'ala yang Maha Agung. Jelas terang bahawasanya kewujudan Allah Subhanahu Ta'ala. Wujud apa? Wujud sifat Allah Ta'ala. Bukan wujud zat Allah Ta'ala itu qadim, lagi azali. Dan kita selalu membicarakan tentang wujud, sifat wujud, itu adalah sifat yang qadim. Sebab sifat ini menunjukkan pada yang qadim. Teliti baik-baik perkara tersebut. Ya, kita membicarakan tentang sifat Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala ini memberi pengertian yang jelas bahawa Allah Ta'ala mencipta malaikat berupa makhluk yang bersayap. Ya, Allah Subhanahu Ta'ala mencipta malaikat berupa makhluk yang bersayap. Yang kita nampak ni makhluk burung-burung bersayap. Maknanya kita tahu burung-burung ni dijadikan oleh Allah SWT memang daripada tanah dan sebagainya. Mana boleh juga bersayap, terbang. Tetapi Allah Ta'ala juga boleh jadikan malaikat ni daripada cahaya bersayap. Dan hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dikatakan bersayap, malaikat bersayap. Di antaranya ada yang bersayap 2, 3 dan juga 4. Ada pula yang lebih dari itu. Maknanya sayapnya banyak. Ya. Semuanya ini adalah menunjukkan nilai dan selisihnya kepangkatan malaikat-malaikat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulang balik, semuanya ini adalah menunjukkan nilai dan juga selisihnya kepangkatan malaikat-malaikat itu di sisi Allah Ta'ala. Maknanya ada di antara malaikat itu dicipta oleh Allah Ta'ala 2 sayap. Mengikut tugas pangkat dan kerja-kerja yang dibuat. Ada yang dikatakan 3, ada 4, ada lebih lagi. Maknanya kita yakin atau percaya perkara tersebut. Mengikut daripada tugas-tugas yang diarahkan kepada dia. Baik. Dan juga tentang kekuasaannya. Cepat atau lambatnya berpindah. Cepat atau lambatnya dia berpindah. Mana malaikat tu? Berdasarkan daripada iaitu sayap-sayap yang ada. Yang Allah Ta'ala cipta kepada malaikat. Dia nak cepat jalan sana, maknanya kita nak kemari dan sebagainya. Ya.
dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maknanya ini semua bagi Allah Ta'ala yang mengetahui. Bukan pula kita gambarkan macam burung pula. Ya, mereka kata, ya, Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat-sahabat dulu menamakan anaknya, ya, maknanya Mas'ud radhiyallahu an adalah sahabat Nabi, adalah menamakan anaknya Abdullah. Sama juga Saidina Umar radhiyallahu menamakan anaknya Abdullah. Abdullah. Kadang dia taruh nama dia, itu dikatakan namanya Muhammad 1, Muhammad 2 dan sebagainya. Ya. Sebab apa? Nak memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nak mendekatkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut tentang Abdullah, bahawa baginda Rasulullah SAW menamakan anaknya Abdullah. Maknanya nak mendekatkan diri, kasih kepada Rasulullah SAW. Bukan sebab nak surga sebab itu, bukan. Tetapi kerana kasih dan cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi eloklah nama-nama tersebut. Mana yang ada anak-anak lagi, taruhlah nama tu Muhammad ke dulu, dan juga taruhlah nama Abdullah. Ataupun Qasim atau sebagainya. Baik. Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu sittima'itin janahin. Bahawa Rasulullah SAW melihat Jibril alaihissalam mempunyai 600 sayap. Maknanya pergerakan Jibril alaihissalam itu begitu punya pantas. Ya, begitu punya pantas. Bukan sahaja dia jadi daripada cahaya tersebut, tetapi pantasnya dia bergerak pasal dia mempunyai sayap 600. Ya, 600 sayap. Maknanya hadis sahih. Jadi maknanya tujuan Allah Ta'ala cipta dia 600 sayap pasal dia nak bergerak sepantas itu. Ya, cepat. Riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Malaikat-malaikat itu masing-masing diberi oleh Allah darjat kedudukan yang tertentu dalam menunaikan perintah-perintah Allah serta menyampaikan risalah-risalahnya, dan mereka sentiasa bertasbih. Ya. Malaikat-malaikat itu masing-masing diberi oleh Allah darjat kedudukan yang tertentu dalam menunaikan perintah-perintah Allah serta menyampaikan risalah-risalahnya, dan mereka sentiasa bertasbih. Ingat kepada Allah SWT. Ialah kalau dikatakan Jibril alaihi salam ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para nabi, ya, dan juga para rasul. Jadi maknanya itu tugas Jibril, dan juga iaitu menyampaikan musibah-musibah, peringatan-peringatan, ya, kepada seluruh umat. Itu musibah-musibah, peringatan-peringatan. Sampai pula kepada iaitu Mikail, ya, maknanya kita membawa rezeki kepada seluruh makhluk. Jadi kita menyaksikan perkara-perkara tersebut, ya, pada hakikatnya daripada Allah SWT lahiriah, tetapi hakikatnya, batinnya pun datang daripada Allah SWT. Mikail membawa rezeki. Jadi maknanya kita dapat rezeki, ingatlah kepada malaikat Mikail. Dan kita pergi ziarah orang meninggal, mati, kita ingatlah kepada malaikat Israel. Begitulah keadaannya. Semua tugas-tugas yang ditentukan perkara tersebut. Jadi semuanya itu menggambarkan di depan mata kita semua tentang iman. Tentang iman. Dulu kita bicara tentang
Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna di mana kita memandang, di situlah wajah Allah. Dan kita pula membicarakan tentang baginda Rasulullah SAW. Jadi pendek kata, kita menyaksikan tak ada perbuatan itu melainkan perbuatan baginda Rasulullah SAW. Dan sekarang ni kita membicarakan tentang malaikat. Maka di hadapan kita makna tertentu kepada iaitu perbuatan-perbuatan malaikat. Semua ni atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Semua ni atas petunjuk dan juga pertolongan Allah SWT. Semua ni hakikatnya daripada kudrat, iradah serta ilmu Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan benda tu semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Kita percaya yakin bahawa tiap sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Jadi tertentulah puji-puji kita tertentu kepada Allah. Jadi kalau kita dapat duduk dalam majlis ilmu ni, maknanya Allah Ta'ala menghendaki kita duduk dalam majlis ilmu. Kita bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Tahulah kita ini merupakan tanda kasihnya Allah kepada kita. Tanda kasihnya Allah kepada kita. Kepada kita tu tanda Allah. Dan tanda kasihnya kita kepada Allah. Maka bersungguh-sungguhlah kita duduk dalam majlis ilmu. Itu tanda kita berterima kasih. Tanda kita bersyukur. Bukan bermakna kita tertentu nak ucap saja Alhamdulillah. Tapi bersungguh-sungguh kita di dalam majlis ilmu. Itu juga tanda berterima kasih. Sebab Allah Ta'ala yang menganugerahkan. Bagulah Allah Ta'ala juga hantar malaikat rahmat. Maknanya barakah, berkat. Segala amalan, ibadat yang kita buat. InsyaAllah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu musabbihun. Malaikat-malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata, dan tidak ada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat, kedudukan yang tertentu. Jadi malaikat tu makna kata dia mengaku berikrar bahawasanya tidak ada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu dalam menyempurnakan tugasnya. Samalah juga kita mengaku dan berikrar. Aku naik saksi. Tiada Tuhan yang nyata melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi maknanya kita juga mengaku. Tak ada yang lain dah melainkan Allah. Tak ada yang lain dah sebagai kekasih Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Jibril pun, malaikat pun begitu juga. Ya. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris. Maknanya yang lurus sentiasa menjunjung perintah dan beribadat. Menjunjung perintah dan juga beribadat. Allah Ta'ala perintah dia zikir. Dia zikirlah terus sampailah hari kiamat. Allah Ta'ala perintah dia berdiri berzikir, dia terus berdiri dan berzikir. Allah Ta'ala perintah dia rukuk, berzikir, maka dia rukuk berzikir. Kalau Allah Ta'ala perintah dia sujud, terus berzikir. Jadi kita juga dapat faham sekarang. Fahamnya apa? Solat yang diwajibkan itu. Solat yang diwajibkan itu kepada siapa? Makhluk yang berupa manusia. Itu kita faham. Ya, makhluk yang berupa manusia dan juga jin. Ya. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih, mensucikan Allah daripada sifat kekurangan. Maknanya kamilah, dia kata, yang sentiasa bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Mensucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Maknanya Allah Ta'ala tu sentiasa bersifat kesempurnaan. Jadi itu sebabnya kita bertasbih. Subhanallah, maha suci Allah,
daripada sifat-sifat kekurangan. Jadi hakikatnya hanya Allah Ta'ala bersifat kesempurnaan. Jadi tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi tasdik pada hati Allah. Maka maujudlah Allah itu dalam hati. Ya, di dalam hati. Dia tidak maujud di luar daripada khoris kita, daripada di luar daripada iaitu penglihatan mata kita. Maknanya dia pada penglihatan mata hati kita. Maujud Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Firman Allah Ta'ala tersebut menjelaskan bahawa malaikat-malaikat itu mempunyai darjah kedudukan yang tertentu. Firman Allah Ta'ala tersebut menjelaskan bahawa malaikat-malaikat itu mempunyai darjah kedudukan yang tertentu. Maksud kata beberapa ayat yang sebelum ini pun menjelaskan bahawa malaikat itu mempunyai darjah kedudukan, pangkat-pangkat tertentu. Dan masing-masing menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya? Dan dia menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Ya, kalau dia nak mencabut nyawa tu, dia nak mencabut nyawa Abdullah bin Tuda, tidak pula cepat 1 saat, tidak pula kurang 1 saat. Sampai masa dia pun terus. Cuma kita kena faham 1 saat itu berapa lamalah kita tanggung di dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Malaikat-malaikat itu juga taat melaksanakan perintah Allah. Taat melaksanakan perintah Allah dan beribadat kepadanya. Beribadat kepadanya. Jadi hakikatnya tak boleh tidak kita mengiktikadkan bahawasanya hamba Allah yang taat kepada Tuhannya di antaranya adalah malaikat taat. Ya, dia tidak kata membantah 100%. Kecuali raja para malaikat yang terdahulu iaitu iblis. Ya, apabila Allah Taala perintah supaya tunduk kepada Adam, dia menolak. Maknanya dia dah tak taat. Apabila tak taat, maknanya dia menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga sentiasa bertasbih. Jadi makna kata Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada umat Nabi Muhammad SAW tentang ayat Al-Quran ni bukan sahaja percaya kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja percaya kepada tentang taat dan tunduk patuhnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini iaitu malaikat, dan bukan sahaja percaya kepada kedudukan pangkat darjat dia, tetapi mengajar kita bahawa malaikat itu sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan mulianya manusia itu atas daripada malaikat. Ya tak? Dan hinanya manusia itu adalah bawah daripada malaikat. Itu bahasa saya senang. Itulah hadis sahih. Tapi cubalah kita bayangkan. Malaikat ni sentiasa bertasbih. Jadi eloklah kita itu daripada haiwan naik kepada makam malaikat. Maknanya sentiasa bertasbih kepada Allah. Mata kita sentiasa bertasbih. Hidung kita sentiasa bertasbih. Mulut kita sentiasa bertasbih. Telinga kita sentiasa bertasbih. Tangan, kaki, tangan bertasbih. Kaki bertasbih. Maknanya, kalau kita lupa akan bertasbih, mereka kata, kita terasa risau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Risau. Sebab apa? Allah Ta'ala tak jadikan kita bertasbih. Allah Ta'ala tak cipta kita bertasbih. Ya? Tanda Allah Ta'ala tu jauh dia dengan kita. Jadi eloklah kita tu
muhasabahkan diri. Kenapa dan mengapa? Apakah kita memberatkan ingat duniawi ataupun kita mengingatkan kepada ukhrawi ataupun ingat kepada Allah dan Rasul. Kita muhasabah baik-baik. Kenapa dan mengapa kita ni berat sangat nak bertasbih? Berat sangat nak bertasbih. Sekali tasbih Nabi cakap, subhanallah. Ditimbang besok di akhirat. Kita tahu dah, hisab timbang. Beratnya seperti seisi langit dan juga seisi bumi. Sekali tasbih. Cuba kita bayangkan. Jadi, maka banyakkanlah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Subhanallah. Diikuti dengan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Dan mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Maknanya dia sempurna. Sempurna. Jadi apabila dikatakan sifat, maknanya sifat ini dia menunjuk sesuatu. Menunjuk sesuatu. Sifat dan zat tertuju kepada Allah. Sifat dan zat atau zat dengan sifat tertuju kepada zat wajibal wujud. Selain daripada itu, kita pandang zat makhluk, zat manusia, zat saya bercakap-cakap sekarang. Itu adalah dikatakan jirim. Dan sifatnya adalah arad. Itu kepada makhluk. Jadi kalau kita mengaji kepada itu tauhid. Jadi maknanya bukan zat yang bentuk tokolan-tokolan ini. Tapi zat Allah Ta'ala. Dia kodim. Ya, maknanya dia tu sedia lagi kodim. Kemudian sifat-sifat dia. Sifat-sifat dia. Nak menunjukkan kewujudan dia. Allah. Pandanglah kepada apa yang ada ni. Baik. Sehubungan dengan ini, perlu dinyatakan bahawa sayap malaikat itu ada termasuk dalam perkara-perkara yang gaib. Termasuk daripada perkara-perkara yang gaib. Sebab malaikat ni ditempatkan pada alam yang gaib. Gaib. Jadi maknanya dia tu jadi daripada gaib. Dia tidak sama macam makhluk berupa manusia. Itu sebabnya kita tak dapat melihat dengan panca indera kita melihat kepada malaikat. Kepada malaikat. Tapi kita percaya wujud dia. Percaya ada dia. Dengan adanya kerja-kerja yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Contohnya, mati. Mati. Jadi pendek kata, sebab musabab mati. Kita nampaklah jatuh dalam bilik air. Itu sebab musabab. Tapi mati tersebut adalah malaikat Israel yang mencabutnya. Jadi sebab musabab, panas kena air dan bilik air, terus tumbang, terus jatuh, teruslah pergi. Sebab tidak ada yang mencabut. Dialah yang mencabutnya. Itu sebabnya tadi dia taat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau kita masuk bilik air, nak mandi ataupun sebagainya, banyakkanlah bertasbih, berzikir dalam hati. Dalam hati. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mandi itu, ini mandi kesudahan aku. Ingat kepada mandi kesudahan aku. Sebelum orang mandikan aku mandi dahulu. Dalam tu aku terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir, ingat kepada Allah. Itu dikatakan tadi, kalau kita pun tidak juga sama macam malaikat, sekurang-kurang kita ikut jalan malaikat. Sehubungan dengan ini, perlu dinyatakan bahawa sayap malaikat-malaikat itu, sayapnya bukan rahmat-rahmat Allah, adalah termasuk dalam perkara-perkara yang gaib, yang wajib setiap orang yang beriman mempercayainya tanpa mempersoalkan bagaimanakah keadaannya. Tanpa mempersoalkan bagaimanakah keadaan sayap tersebut. Ya, sebab dia dijadikan daripada cahaya, kemudian bersayap pula. Ya dah. Jadi perkara tersebut. Jadi perkara tersebut adalah perkara yang kita kembalikan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Sebab apa? Dia yang menjadikan malaikat. Aku percaya. Maksud kata, dialah yang Maha mengetahui.
Sifat bentuk. Sifat bentuk. Makna bentuk malaikat tersebut. Sifat-sifat dia bersayap. Warna dan lain-lainnya. Warna dan lain-lainnya. Dan kita juga ketahui juga. Bukan makna malaikat ni Allah Ta'ala ciptakan bersayap. Namun dia juga ciptakan malaikat ni juga daripada cahaya tersebut berupa makhluk. Berupa manusia. Ya tak? Yang pergi berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung tentang iman, Islam dan juga ihsan. Ya, berhubung juga tentang tanda hari kiamat, 4 perkara. Begitu juga dia berjumpa juga kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang disaksikan oleh isteri dia. Ya, dia atas perkabaran tersebut. Begitu juga dia berjumpa dengan Siti Maryam bin Amran ke. Ya, makna kata. Jadi perkara-perkara tersebut dan banyak lagi pada para nabi, para rasul yang membawa wahyu, malaikat-malaikat datang berupa manusia. Ya, kita tengok. Kerana orang-orang yang beriman tidak diwajib untuk mengetahui perkara-perkara tersebut. Macam mana pula sayap dia, macam mana itulah, maknanya tak wajib. Tapi wajibnya kita percaya. Malaikat itu ada yang bersayap. Apa tujuannya Allah Ta'ala jika bersayap? Dia jadi pantas pindah ke satu tempat, ke satu tempat. Itu yang kita yakin percaya. Di mana Rasulullah SAW sendiri pun tidak memberitahu mengenai perkara tersebut. Ya, makna tak ada hadis, tak ada juga. Tapi kita yakin percaya kepada malaikat. Kemudian bilangan malaikat. Dan nama dan tugas-tugasnya. Ini saya dah sarahkan dah. Dah tahu dah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Itu di antara perkara wajib-wajib yang kita ketahui. Mana kata 10 malaikat. Bukan sahaja wajib kita ketahui, tetapi kita wajib kepada tugas dia. Apa tujuannya? Kita wajib mengetahui dan tugasnya bahawasanya mereka ini adalah yang duduk hampir dengan kita. Sentiasa. Katakan malaikat maut. Maknanya malaikat mencabut nyawa. Sentiasa saja. Itu sebab kita nak ingat, nak tahu. Ya. Malaikat itu mempunyai bilangan yang ramai. Yang tidak dapat dihinggakan banyaknya. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Maknanya, malaikat itu mempunyai bilangan yang ramai. Dia banyak. Satu. Yang tidak terhingga. Banyaknya. Berapa banyak? Tak tahu. Berapa banyak. Tapi dia boleh dibilang-bilang. Maknanya berbilang-bilang. Ada kuantiti dia. Melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui berapa banyak malaikat dia. Jadi kalau kita sedang duduk sekarang pun, banyak kata begitulah malaikat. Sentiasa saja dikatakan, di mana saja tempat majlis ilmu, di situlah malaikat akan berbondong-bondong datang. Macam majlis ilmu kita. Maknanya kata, majlis ilmu ini akan terzahir cahaya yang terus ke langit yang ketujuh. Ya, maka malaikat itu akan datang melihat. Itu pasal kita kena hadir. Dan di antara yang hadir malaikat itu, itulah malaikat yang mencatat siapa yang duduk dalam majlis ilmu tersebut. Jadi sekarang ni ada 61 orang. Itu di antara. Ya, maknanya selain daripada yang duduk dalam rumah sendiri dan duduk rumah masing-masing. Semua dicatat oleh Allah Ta'ala. Aku percaya, yakin. Nama aku diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kata malaikat bawa ke hadirat Allah Ta'ala bahawa majlis malam ini sepulan-sepulan ada duduk serta. Ya, sama ada dia duduk serta tidur. Dia duduk serta dia tumpang-tumpang je dan sebagainya. Semuanya mendapat kerahmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah hikmah kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Jadi mana ada tempat majlis ilmu, duduklah. Dan para malaikat terus memenuhi majlis-majlis tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaflah, tulisan ni terlalu halus. Ada masanya saya tu buka juga di dalam Al-Quran, buka. Ya, ini tadi saya tak sempat nak buka. Jadi tersalah baca, berdosa pula.
Itu je masalahnya. Halus sangat mata saya ni dah mula dah kabur. Ya, baik. Jadi kalau terdapat salah silap tu betulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru niyastaikinna nallazina utul kitaba wa yazdadallazina amanu imana ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَصَرِ. Dan ketahuilah bahawa hikmat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu perkara pertama. Kita yakin ayat Quran ni dia sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sebagai nabi. Maknanya Rasulullah SAW beramal dahulu. Setiap patah perkataan di dalam Al-Quran itu kita mengiktikadkan, kita yakin percaya. Itu dikatakan nabi. Kemudian Allah Taala perintah sampaikan kepada umat dia, sampai kepada kita. Itulah Rasul. Ya, itulah Rasul. Dan ketahuilah bahawa hikmat, kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu. Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Jadi, faham kita sekarang ni, yang mengawal neraka itu hanya malaikat saja. Jadi, maknanya yang menjaga pintu neraka. Maknanya yang menjaga pintu neraka. Satu. Siapa dia? Ialah kerana mereka lah yang sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami. Dia kata, jadi maknanya malaikat. Ialah kerana mereka sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami. Maknanya, yang ada daya dan upaya untuk nak menjaga neraka. Maknanya yang Allah Ta'ala jadikan hanya malaikat saja. Selain daripada malaikat, tak ada daya dan upaya nak menjaga. Itu kita yakin, percaya. Dan hikmah, kami tidak menyebutkan bilangan mereka, melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan juga keseksaan orang-orang kafir itu. Ialah supaya orang-orang yang diberi kitab, Yahudi dan Nasara, boleh percaya dengan yakin, yakni akan kebenaran Al-Quran. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Ya. Dan supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu tentang kebenaran-kebenaran atau tentang kebenaran keterangan itu. Dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit sak ataupun ragu-ragu. Pendek kata, Allah Ta'ala beritahu kepada semua. Semua. Tidak ketinggalan satu pun. Sama ada, pendek kata, sama ada orang mukmin, orang Muslim, orang munafik, orang kafir, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apalah yang Allah maksudkan dengan bilangan ganjil ini? Ya, apakah yang Allah maksudkan dengan bilangan ganjil ini? Kalau kita fahami ayat-ayat tersebut, ya,
Orang kafir tu dia percaya kepada Allah. Tapi selalu mendakwa Allah. Itu yang menyebabkan dia jadi kafir. Allah Ta'ala perintah, sami'na wa ata'na, dengar dan ikutlah. Itu saja. Ya. Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Itu yang kita risau. Bukan itu saja. Orang kafir ni selalu, kalau betul Allah Ta'ala tu maha berkuasa, maknanya dia percaya Allah Ta'ala maha berkuasa. Kenapa dia jadikan manusia ni tidak semuanya cantik? Kenapa dia jadikannya buruk? Dia jadikannya cacat dan sebagainya. Kalau betul dia maha berkuasa, kenapa dia tak jadi semuanya kaya, senang, lenang dan sebagainya? Kenapa dia jadikannya orang susah dan sebagainya? Maknanya ada sahaja. Jadi maknanya dia kata, demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Menurut undang-undang peraturannya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Itu yang kita harap. Yang kita harap apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan kita petunjuk. Banyak kata dengan taufik dan hidayat. Kita dapat duduk sekarang. Semuanya atas petunjuk Allah SWT. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya menurut undang-undang dan peraturannya. Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Maknanya tentera Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang mengetahui. Yang hanya mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya. Dan kita disuruh, diperintah, ingat kepada dia. Berzikir kepada dia. Bertasbih kepada dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itulah. Tentang rezeki, tentang itu, tentang ini. Itu dah memang Allah SWT dah tetap dah tentukan. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku yang tidak kujadikan jin dan manusia itu. Melainkan untuk beribadah kepada aku. Maknanya, tentang rezeki, umur, jodoh, pertemuan, semua Allah Ta'ala dah susun. Tetapi tujuan aku jadi engkau untuk nak beribadah kepada aku. Ingatlah pesanan tersebut. Tapi selalunya kita ni ditipu oleh hawa nafsu setan dan iblis. Ya tak? Maknanya dialihkannya pemandangan kita. Dialihkannya penglihatan kita. Dialihkannya penyaksian kita kepada duniawi. Ya, dialihkannya. Maknanya kata, segala benda yang dikatakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dialihkannya. Dan segala benda yang tak baik, dia dah tak alihkan dah. Itu maknanya kata, itulah kerja hawa nafsu setan iblis. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu, tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Banyak kata apa yang berlaku, banyak kata yang akan berlaku tentang seksaan neraka. Melainkan adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang seksaan neraka. Ya, tentang seksaan neraka. Ingatlah bahawa itu adalah benar berlaku. Itu sebabnya kita tu bagaimana nak jatuh hati kepada dunia. Jatuh hati kepada dunia iaitu kita jatuh hati kepada segala perbuatan yang memberi kesenangan kepada kita untuk beramal dan beribadat. Dan mengikut hukum-hukum Allah. Itu kita cinta kepada dunia. Apabila kita itu dikatakan cinta kepada akhirat, bahawa Allah Ta'ala sediakan di akhirat adalah tempat-tempat yang bahagia, iaitu surga. Maknanya kata, apabila kita mati pun dah ada taman-taman surga di alam barzah. Maknanya hakikat yang sebenar, surga di akhirat. Jadi itu sebab kita cintakan pada hari akhirat. Kenapa kita cintakan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Ta'ala yang maha agung lagi maha berkuasa. Jadi itu sebab kita tu menghadapkan diri kepada dia. Maknanya satu persatu. Itu yang kita nak katakan kita tu ada perasaan kita takut juga tentang hari akhirat. Sebab benda tu tak ada orang yang menunggak langit. Semuanya akan mati. Mati sana disediakan surga ataupun neraka. Maknanya kata kita percaya dan yakin. Percaya dan yakin. Jadi kalau orang tak percaya, tentulah kekal pada neraka.
Pandai kata terserahlah, tak percaya, kokal dalam neraka. Tapi kita tu percaya akan wujudnya, iaitu tentang surga dan neraka. Kita percaya neraka tempat seksaan. Tentulah kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan daripada azab api neraka. Dengan jalan-jalan macam mana? Di antara selalulah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni dalam dugaan cubaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa diduga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tentera-tenteranya. Tidak beriman seseorang tu kalau tidak aku uji, tidak aku duga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tu yakin percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi pertolongan kepada kita. Jadi insya Allah Allah Taala akan mengatur hidup dan penghidupan kita di dalam taufik dan hidayat dia. Jadi insya Allah malaikat-malaikat itu ditugaskan oleh Allah dengan bermacam-macam tugas yang telah ditentukan kepada mereka mengikut jawatan mereka masing-masing. Jadi dapatlah kita faham. Apa yang kita faham? Bahawa benarlah wujudnya malaikat-malaikat. Macam mana kita nak percaya tu tentang tugas-tugas malaikat yang berlaku dalam hidup dan penghidupan aku. Sentiasa. Cuma ada satu-satu yang tertentu tugas-tugas malaikat itu belum lagi jadi kepada aku. Sebab aku masih hidup. Contohnya, mati. Malaikat kata, belum lagi malaikat Israel nak datang. Belum lagi malaikat Israfil. Ya, nak meniupkan sangkakala yang pertama lagi. Baru kita mati. Dan begitu juga soal nungkar dan nangkir. Belum lagi. Itu tertentu. Tetapi malaikat tu yang tidak terkira banyak. Malaikat rahmat. Rahmat ni mak dia kata benda tu apa yang kita buat dirahmati Allah. Kita buat bermacam-macam malaikat lah yang memberi, yang membawa rahmat Allah. Itu kita percaya. Yang kita risaukan kalau tak dapat rahmat. Itu kita risau. Jadi insya Allah maknanya kita percaya daripada apa yang berlaku dalam hidup dan penghidupan kita. Wallahu a'lam. Jadi setakat ni saja pada malam ini. Yang baiknya bagi Allah SWT, jika terdapat kekurangan-kekurangan itu, kelemahan-kelemahan daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kita nak buka soalan sikit tak Ustaz? Boleh, insya-Allah. Okey. Dipersilakan jemaah yang ingin bertanya dengan Ustaz. Kita ada beberapa minit lagi, 9 suku kita bawa ada kuliah. InsyaAllah boleh lagi. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada kata kita wajib ketahui 10 malaikat. Lepas tu maksudnya setiap satu malaikat tu setiap tugas dia kita kena tahu setiap satu-satu tu. Betul. Sebab tiap-tiap tugas malaikat yang 10 tersebut, benda tersebut akan berlaku dalam hidup dan penghidupan kita. Di dunia dan juga di alam barzah sampailah di alam akhirat. Jadi kita kena kenal akan tugas-tugas malaikat tersebut. Jadi apabila kita kenal ni itulah tadi seperti mana yang saya beri faham, kenal. Jadi sekurang-kurangnya kita kenal tu apa tugas-tugas dia. Kita kenal. Sebab perkara tersebut insya-Allah kita akan berjumpa. Tidak ada satu pun yang di luar daripada 10 malaikat tersebut. Cuma ada di antaranya yang katakan kita kenal tapi kita tu tidak pula misal kata pergi masuk. Contohnya malaikat yang menjaga neraka tu, lupa pula apa ni. Apa Ridwan surga, neraka apa? Malik, ya, mana Malik. Jadi pada kata kita tu kenal malaikat Malik menjaga neraka. Tapi kita tu tak masuk ke neraka. Tapi kita kenal Ridwan. Kita masuk ke surga. Jadi kesimpulannya ke 10 malaikat kita wajib ketahui. Kerana tu bukan ketahui sekadar kita kenal tetapi menjadikan sahabat kepada kita. Berbuat baiklah kepada malaikat tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Malaikat, Ustaz kata malaikat ramai kan?
Ya. Nama dia hanya ada 10 tu saja ke? Yang wajib diketahui 10 malaikat. Jadi selain daripada nama tersebut, hanya bagi Allah Ta'ala yang mengetahui nama-nama para malaikat dia. Ya, para malaikat tersebut. Cuma kita bagi kita ketahui, ini malaikat rahmat. Ini malaikat rahmat. Ini malaikat rahmat macam tu. Tapi apa nama malaikat rahmat tersebut? Wallahu alam. Maknanya kata bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat tersebut. Maknanya maha suci kekurangan nama yang Allah Ta'ala beri kepada malaikat dia. Tak, semua ada nama. Tapi wallahu alam, kita tak tahu apa nama-nama tersebut. Wallahu alam. Baik. Ya, faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada apa-apa lagi? Kita ada lagi 3-4 minit lagi. Okey, ada lagi tak yang nak menanya soalan? Silakan. Ada soalan ke? Ada lagi yang nak bertanya soalan? Semua dah faham Ustaz. Semua dah jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ada terpandang gambar belakang Ustaz tu. Gambar tu kalau kita letak yang sempurna, betul ke Ustaz malaikat rahmat tak masuk dalam rumah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Saya gunakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau puan-puan semua datang ke rumah saya ni, ada gambar-gambar. Ya. Apabila kita meletakkan sesuatu gambar, dia itu terletak kepada hukum taklif. Hukum taklif apa? Ada dikatakan hukum tu adalah hukum haram. Kita letak. Mana gambar macam mana jadikan haram. Ya, macam mana jadikan haram. Kemudian ada itu dikatakan hukum-hukum, dikatakan sunnah. Bukan sunat, sunnah. Sunnah ni dikatakan dapat memberi pengajaran, peringatan kepada kita. Ada yang dikatakan hukumnya makruh. Ada hukumnya makruh. Jadi ada hukumnya adalah harus. Jadi berbalik atas malaikat masuk ke rumah kita atau tidak, apakah niat kita nak meletakkan gambar tersebut? Sama ada kita tu meletakkannya jatuh kepada berbangga diri. Itu haram. Berbangga diri adalah haram. Tetapi kalau untuk memberi peringatan kepada kita dan anak-anak cucu, harus. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sesuatu. Ya. Baca ayat kursi itu disunatkan kan? Nak tidur ke, ataupun masuk rumah ke, atau keluar rumah ke, Ya. ataupun lepas solat, lepas wirid ke, disunatkan baca ayat kursi kan? Ya. Tapi kalau jika perempuan tu uzur, Ya. boleh tak kita amalkan surah Yasin tu untuk pendinding kita? Macam tu. Baik. Jadi soalnya kita di dalam haid, ya tak? Boleh ke tidak membaca ayat Quran? Jawab. Ya, betul. Jawapannya harus, iaitu boleh. Dengan satu syarat, iaitu pertama, kita jadikan ayat Quran itu doa. Yang keduanya, jangan diziharkan. Kita boleh baca juga di dalam hati kita. Ya, benda tu harus, boleh. Ya, macam kita dikatakan membaca doa. Kalau di dalam Al-Quran tu dikata, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi di dalam kita bersolat, dalam kita doa selepas solat, banyak kata jangan mengubah ayat Al-Quran. Tetapi kita ubah. Kalau kita berjemaah, Allahumma gfir lana zunubana. Jadi untuk ramai. Jadi tujuannya ayat Quran itu untuk doa. Hukumnya harus, boleh. Wallahu a'lam. Oh, jadi baca ayat kursi tu pun boleh jugalah ya? Boleh. Jadi seleloknya tu
Seelok-elok itu kita baca, jangan diziharkan dalam hati. Dalam hati. Ya. Oh, cuma kita niatkan untuk zikir lah. Untuk zikir. Betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada apa-apa pertanyaan lagi? Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, kita tutup. Tak ada, kita tutup lah Ustaz ya. Ya, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan beriman kepada malaikat, dengan syarah penciptaan malaikat daripada Nur, dan juga dijelaskan Allah menciptakan malaikat bersayap dengan tugas-tugas dan pangkat-pangkat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Juga dijelaskan oleh Ustaz dalam hadis Jibril AS mempunyai 600 sayap, dan malaikat ialah makhluk yang taat pada perintah Allah, sentiasa bertasbih kepada Allah. Moga dengan syarahan Ustaz ini memberi manfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan dalam kita menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Makhluk manusia ini diciptakan semata-mata untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Kita ini akan sentiasa diuji oleh Allah, dan kita kena redha dan sentiasa bersiap sedia. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, dan terima kasih juga kepada semua jemaah Gema Nur Iman. Saya mewakili Gema Nur Iman mohon maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah, dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masya Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada waktu dan masa yang lain. Insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.